Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Hidup damai adalah seni, masak daging beri kemiri. Bersyukur di pagi ini, tanya Ustaz dapat ditontoni. Alhamdulillah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini 14 Syawal 1441 Hijrah bersamaan 6 Jun 2020. Allah masih lagi memanjangkan umur kita. Dan saya doakan semoga semua di antara kita yang sedang duduk mendengar, sedang duduk menonton dan sedang duduk bercakap, saya lah, dipanjangkan umur dalam keberkatan, rezeki dimurahkan, dipermudahkan urusan dan dirahmati dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita nak mengupas topik akhlak berkenaan adab berzikir. Yalah, kalau sebut tentang zikir semua orang tahu, cuma kadang-kadang bab adab ni kita terlupa, kita terleka. Dan insya-Allah hari ini kita ingin bincangkan tentang adab berzikir. Bersama dengan saya hari ini, saya tidak keseorangan, bersama dengan seorang ustaz yang senyum seumur. Senyum je kerjanya. Tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Ya. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Macam ni ya? Sini ya. Salam Covid Ustaz . Salam Covid. Ustaz dari mana Ustaz? Daripada Kedah, salam. Dari Kedah Kedah, Alhamdulillah. Semua lepas ber-PKP, Masya Allah. Lesen besar dah. Lesen besar. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudi datang ke studio pada hari ini. Baiklah, kepada sidang penonton yang ingin ajukan soalan, boleh buat panggilan ke nombor 0377261603 ataupun boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang akak-akak, abang-abang nak ajukan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu adab berzikir, insya-Allah. Baiklah, saya fikir tanpa buang masa, teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk sedikit mukadimah tajuk kita pada pagi ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma inna Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin. Wa rizqan tayyiba. Amin. Wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada adinda saya Da'i Hakim yang baru saja dikurniakan anak. Amin. Masya-Allah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Salih Asy Muhammad menjadi pembimbing, jadi alim ulama yang besar suatu hari nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Dan juga kepada semua sahabat-sahabat yang menyaksikan daripada rumah dan menyaksikan melalui Facebook, subhanallah, mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sesuai dengan doa yang Nabi SAW ajarkan tadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan Allah kurniakan juga amal yang diterima oleh Allah SWT. Nah, itu doa yang Nabi SAW ajar, dia panggil doa pagi hari, jadikan amal pada setiap hari. Jadi kita duduk dalam majlis kita pada pagi ini, Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu, dan ilmu itu dapat kita manfaatkan sebaiknya. Sebab ada ilmu yang dia jadi ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang merosakkan, dan ilmu pula boleh jadi istidraj, merosakkan dari ujian di sisi Allah. Boleh jadi juga. Jadi subhanallah, salli ala Muhammad. Dan perbincangan kita pagi ini terkait dengan tasawuf ataupun akhlak. Dalam keadaan kita berzikir kepada Allah,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak tahu apa bentuk-bentuk zikir yang kita boleh panjatkan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kemudian kita nak tahu macam mana pula adab-adab ketika kita berzikir kepada Allah. Ada tak adab-adab tertentu? Apakah kesan-kesan daripada seandainya kita meninggalkan adab-adab ketika kita berzikir kepada Allah? Apakah tujuannya perlu ada adab ketika kita berzikir kepada Allah SWT, kelebihan-kelebihan kita berzikir kepada Allah, dan banyak lagi perbincangan. Dari itu skopnya fokusnya ialah mengenai adab ketika kita berzikir. Zikir adalah satu amalan yang disyariatkan dalam Islam. Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allah ceritakan tentang bentuk-bentuk zikir dalam Al-Quran dan sebagainya. Perintah untuk melaksanakan ataupun kita melakukan zikir ini ditemui dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan yang disuruh kepada kita untuk kita perbanyakkan pada setiap hari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang kadang-kadang dia terikat dengan syarat-syarat tertentu dan kadang-kadang dia secara open, terbuka tanpa ikatan apa-apa syarat ketika kita melakukan zikir tersebut. Jadi subhanallah, ternyata bahawa zikir ini sebenarnya bukan semata-mata ibadat saja, bukan ibadat khusus. Boleh jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia zikir dalam urusan kehidupan kita seharian, dia boleh berubah menjadi bentuk zikir. Sebagai contoh, nanti kita akan bincangkan. Dan antara tujuan paling utama kita berzikir ini ialah sebagai satu bentuk penyucian jiwa, membersihkan hati yang sedang tenggelam dalam kekotoran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan di antara tujuan dia ialah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencapai ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal kita, rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara tujuan kita berzikir. Adapun pengertian zikir, kalau sebut zikir ini maksudnya ingat. Zikir, zikrullah sebut. Zikir ingat Allah. Zikir Allah. Zikrullah biasa kita akan sebut, oh ingat Allah, ingat Allah. Ada orang duduk zikir kereta sebab dia duduk teringat kereta baru beli kereta. Kan duduk teringat. Ada orang duduk teringat anak pasal zikir. Pasal apa? Pasal baru dapat anak sebagainya. Jadi subhanallah, kalau sebut zikir ini bentuk ingatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi subhanallah, dari sudut istilah tasawuf pula, sebab kita ni duduk dalam segmen tasawuf ni ataupun segmen akhlak ni kan. Dia merupakan salah satu daripada amalan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang menghadirkan Allah dalam hatinya. Menghadirkan salli ala Sayyidina Muhammad, Allah merasakan kehadiran Allah dalam hatinya dan menjauhkan dirinya daripada kelalaian dan kelupaan hati. Jadi ia bermaksud ingatan atau kehadiran hati yang kuat berterusan dengan makna-makna ketuhanan sehingga terbuang kelalaian daripada hati tersebut. Jadi subhanallah Sayyidina Muhammad, kalau kita nak tahu zikir ni dia ada tiga bentuk. Tiga bentuk. Yang pertama dia panggil sebagai zikir qalbi. Yang kedua disebut zikir fa'li. Yang ketiga dia panggil zikir qawli. Zikir qalbi ialah amalan-amalan hati. Bentuk macam kita muhasabah diri, kan? Hari ni apa dosa aku buat, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Semalam apalah yang aku buat ni, masya-Allah, aku tak sepatutnya buat macam ni. Allah, apalah yang aku cakap ni, apa yang aku post. Dia muhasabah kesilapan yang dia buat dalam hidup dia, itu disebut sebagai zikir qalbi. Boleh jadi dia melihat kebesaran alam. Dia tengok penciptaan alam ni, masya-Allah, ni mesti ada pencipta yang maha hebat, kan, iaitu Allah. Maka itu dipanggil zikir qalbi. Yang kedua dipanggil zikir fa'li. Zikir fa'li ni zikir yang terkait dengan perbuatan. Solat dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, duduk membaca Al-Qurannya, sallallahu alaihi wasallam, puasanya. Dia panggil zikir-zikir yang terkait dengan perbuatan. Perbuatan yang mengingatkan dia kepada Allah, menghubungkan dengan Allah, dia panggil zikir fa'li. Yang ketiga dia panggil zikir qauli. Zikir qauli ni zikir yang terkait dengan lafaz-lafaz tertentu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dia panggil al-baqiyatus solihat nama dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir-zikir. Termasuk dalam zikir qauli ialah doa-doa yang kita lantunkan pada setiap hari, kita panjatkan. Itu juga bentuk zikrullah, disebut sebagai zikir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fa'li. Jadi al-Kalabadhi merujuk kepada firman Allah, disebut wadhkur rabbaka idza nasit.
Maksudnya, dan ingatlah akan Tuhanmu ketika engkau lupa. Ayat ini kata ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia mengulas daripada ayat ini, ingatlah akan Tuhanmu ketika kamu lupa, dengan maksud hati kita ni dia tidak akan mampu untuk dapat combination of both, untuk kedua-dua sekali. Dia akan dapat salah satu. Kalau dia terlalu ingat kepada dunia ataupun ingat kepada selain daripada Allah, maka Allah akan jauh daripada hati dia. Kalau dia ingat Allah dalam hidup dia, maka yang lain akan dia lupakan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah Ustaz, dia akan jadi salah satu. Dia sebut apa? Apabila engkau lupa sesuatu yang lain selain daripada Allah, maka sesungguhnya engkau akan mengingati Allah. Dengan maksud, kalaulah kita sentiasa ingat Allah, maka kita akan melupakan yang selain daripadanya. Jadi subhanallah Ustaz, itu maksudnya. Jadi itu di antara mukadimah dia. Nanti kita akan bincang lagi dan terkait dengan soalan-soalan yang akan ditanyakan oleh para penonton sekalian, insya-Allah. Dan saya ucap terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk menonton bersama dengan kita pada pagi ini kan. Dan sentiasa bagi komitmen dengan Tanya Jawab Ustaz ini, subhanallah, tiap hari bagi. Bukan senang bangun pagi, Zah. Bukan senang kan. Dan kemudian pula sahabat-sahabat yang tak boleh tengok TV, boleh tengok pula melalui Facebook dan sebagainya, ambil peluang ni untuk kita kongsikan video ni supaya orang lain pun dapat mengambil manfaat juga. Wallahu alam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan yang diberikan. Saya tertarik dengan kata Ustaz tadi, tak boleh kita nak kombinasikan dua perkara. Kalau kita ingat Allah, kita akan lupa akan hal dunia. Tetapi takut-takut kalau kita ingat dunia, kita lupa akan hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak raikan soalan yang pertama di pagi ini. Soalan yang diajukan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai serta semua kru produksi, tanyalah Ustaz, bagaimanakah adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berzikir? Yang kedua, adakah perlu dalam keadaan berwuduk menutupi aurat dan menghadap ke kiblat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga kepada yang sudi bertanya. Terima kasih Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, nama dia tak ada. Nama dia tak ada. Jadi tawaduk punya orang. Tawaduk punya orang. Kalau ada nama, kita sebut nama dia, subhanallah. Allah kan? Allah. Baru seronok sikit, masya-Allah. Baik, kepada sahabat yang bertanya tadi, bagus soalan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana sebenarnya keadaan kita bila kita nak berzikir kepada Allah? Perlu tak kita dalam keadaan wuduk ke, menghadap kiblat ke, kita menutup aurat ke dan sebagainya? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bergantung kepada bentuk zikir yang nak kita lakukan tersebut. Seandainya bentuk zikir tersebut disebut sebagai zikir fa'li, yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang khusus, sebagai contohnya solat, sebagai contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berpuasa, sebagai contohnya ada benda-benda yang macam tu, maka dia terkait dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syarat-syarat dia untuk sahkan zikir amalan tersebut. Kalau nak semayang, nak solat, dia nak solat sunat sebagai contoh, untuk dia membantu ingatan dia ataupun menzahirkan zikrullah, ingatan dia kepada Allah SWT. Dia nak meluahkan perasaan dia kepada Allah dengan solat-solat dia pada malam hari. Maka bila dia nak solat, dia perlu kepada wudu. Kan? Sebab orang punya persepsi kalau zikir ni semata-mata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu je. Sebab tu kalau soalan-soalan dia memang orang akan tanya macam tu. Ustaz, zikir ni kami kena duduk macam tu ke? Zikir ni Ustaz kami kena bersila ke Ustaz? Tengok kepada bentuk zikir dia, sebab zikir bukan semata-mata kita sebut subhanallah, subhanallah macam tu. Zikir boleh jadi dalam keadaan dia duduk diam, dia duduk sambil duduk buat kereta, duduk tengok ya Allah kiri kanan masya-Allah. Boleh juga Ustaz. Kan? Ustaz Syamad sambil-sambil buat kereta tu duduk tengok kejadian alam, tengok oh ya Allah ni hujan nak turun lebat ni subhanallah. Allahumma salli Syamad ya Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah kau jadikanlah hujan ni ya Allah, hujan yang menjadi manfaat kepada kami ya Allah. Itu pun dia zikrullah tu. Dia sedang mengingat, dia sedang melihat bahawa kebesaran Allah berada di hadapan dia. Allah yang kontrol ni hujan ni. Allah yang kontrol cuaca ni. Dan Allah boleh bagi manfaat, boleh juga dia jadi mudarat dalam kehidupan kita. Maka subhanallah itu bentuk-bentuk zikir. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan salah satunya ialah zikir disebut tadi apa? Zikir fa'li, yang memerlukan kepada syarat-syarat tertentu untuk sahkan zikir tersebut. Adapun zikir-zikir yang umum, zikir-zikir biasa, sambil-sambil bawa kereta, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mungkin waktu tu tak ada wuduk, tak apa, tak ada masalah apa. Nak salli ala Muhammad, tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan nak baca Quran, kena ada wuduk dia. Jadi tuan-tuan kena faham,
apakah bentuk zikir yang tuan-tuan nak buat. Kalau dalam bentuk zikir tersebut memerlukan kepada syarat-syarat untuk sah dia, maka penuhi syarat-syarat tersebut. Seandainya bentuk zikir yang umum, salli ala sayyidina Muhammad, macam sekadar lafaz-lafaz, mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidaklah memerlukan kepada wuduk. Tapi seandainya dia mengambil momen dan waktu-waktu tertentu untuk dia berzikir, sebagai contoh lepas pada dia solat subuh. Salli ala sayyidina Muhammad. Lepas pada solat subuh, dia nak beristighfar kepada Allah 100 kali sebagai contoh. Dia kata, saya nak istighfar Ustaz 100 kali sebab Nabi SAW banyak istighfar dia. Nabi SAW yang tak ada dosa itu pun salli ala sayyidina Muhammad beristighfar 100 kali sehari. Saya ni apalah lagi banyak dosa. Nabi SAW sebut beruntunglah kepada orang yang nanti dalam catatan amal dia itu banyak istighfarnya. Nabi SAW cerita, orang man lazima al-istighfar, siapa yang melazim istighfar, maka ja'alallahu min ziqin makhraja, maka Allah akan mengeluarkan daripada kesempitan itu, Allah akan bagi kelapangan. Rasa gelisah itu Allah akan bagi ketenangan. Wa tuqashula yatasib, Allah akan memberikan rezeki pada tidak disangka-sangka. Maka Ustaz, saya nak peruntukkan pagi-pagi saya tu lepas subuh tu untuk saya perbanyakkan istighfar kepada Allah. Jadi macam mana saya nak buat Ustaz? Boleh tak sambil saya berjalan? Tapi Ustaz tak mau. Saya nak duduk bersila Ustaz. Saya nak pastikan saya duduk dalam wuduk Ustaz. Saya nak menghadap kiblat. Itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Dia melakukan zikir tersebut walaupun tak syarat untuk dia mempunyai wuduk sebagainya, tapi dia memilih untuk berwuduk sebab apa? Sebab dia mengharapkan afdalnya dalam urusan zikir dia kepada Allah SWT. Itu yang paling baik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada yang bertanya tentang soalan tadi, makna bergantung kepada zikir Ustaz. Kalau zikir seperti solat, maka perlulah kepada wuduk, menghadap kiblat dan sebagainya. Tetapi kalau setakat zikir biasa subhanallah walhamdulillah, maka yang lebih afdal ialah kita mengambil wuduk, menghadap kiblat. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Kita ada soalan yang kedua yang diajukan di Facebook oleh sahabat kita yang bernama Nurul Hidayah Saifuddin. Baiklah, sebelum tu kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan juga Ustaz. Ya. Apa khabar tuan? Okey, nama saya Jumari bin Muhammad Yassin dari Keluang Johor. Keluang Johor ya. Okey. Sebelum tu saya ucapkan selamat hari raya kepada Da'i dan juga Ustaz. Ya, terima kasih. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Okey Ustaz, soalan saya macam ni Ustaz. Adakah dikira beradab kita berzikir ketika kita ni mengantuk? Orang kata apa, untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan semasa kita tidur nanti. Jadi soalannya di sini Ustaz, adakah dikira beradab kita ni berzikir ketika mengantuk? Itu soalannya Ustaz. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Jemari dari Keluang Johor yang sudi bertanya tentang kira beradab tak Ustaz. Kita nak zikir tapi zikir-zikir tu ialah musim hujan Ustaz, mengantuk. Adakah dikira beradab? Silakan Ustaz. Ya, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Jumari yang bertanya tadi daripada Keluang Johor. Salli ala sayyidina Muhammad. Bagus, subhanallah, bagus soalan tu. Sebab kita kadang-kadang kita excited kita nak berzikir tu. Kita bersungguh-sungguh. Subhanallah, saya respect sahabat-sahabat kita yang berusaha bersungguh-sungguh untuk setiap hari menyusun zikir-zikir. Allah Akbar. Ya, salli ala sayyidina Muhammad. Saya sangat respect. Salli ala sayyidina Muhammad. Sampai saya pun sendiri ada susun satu buku. Saya menyusun buku ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. Zikir-zikir tu supaya kita ni sentiasa istiqamah untuk melakukan zikir. Terikat dengan zikir. Kalau tidak, kita akan lalai macam tu je. Kita akan buang je. Jadi subhanallah saya semak dan saya yakin Cik Jumari ni juga seorang yang sangat berusaha untuk kita melantunkan zikir. Tapi kadang-kadang sampai ke tahap ada time kita nak buat tu kita mengantuk sangat. Betul tak? Bangun pukul 4 pagi, tambah-tambah hari tu bulan Ramadan kan. Allah Akbar. Subhanallah semua. Dia kata, Ustaz, nak buat sunat tasbih Ustaz. Boleh tak sunat tasbih? Boleh. Sunat tasbih tu dalam 4 rakaat sunat tasbih tu ada 300 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tasbih kan. Dia pun subhanallah subhanallah alhamdulillah wala ilaha. Rokok Allah, dia nak tumbang aja. Dia tak boleh nak fokus. Adapun subhanallah salli ala sayyidina, zikir yang paling baik ialah zikir yang kita lafazkan sehingga masuk ke dalam hati kita. Itu zikir yang paling baik. Kita lafazkan sehingga masuk ke dalam hati kita ni. Maka bila kita mengantuk, sudah pasti kita tak dapat nak fokus
nak fokus salli ala sayyidina Muhammad, zikir-zikir kita tu. Sekejap ni, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, astagfirullahaladzim. Masuk boleh. Pergi boleh. Sebab kita tak boleh fokus. Sebab tu Nabi SAW termasuk dalam apa yang Nabi SAW sebut, seandainya kamu solat, dalam keadaan kamu mengantuk, maka pergi tidur dulu. Nabi suruh pergi tidur dulu. Sebab apa? Sebab kamu tak akan mampu untuk menghayati solat kamu. Kamu akan silat-silat kamu akan menyebutkan sesuatu yang melaknat diri kamu balik. Kita buat dalam keadaan kita siap mimpi. Waktu sujud tu siap mimpi. Subhanallah saya semat. Kan? Sebab kita tak mampu nak fokus. Nabi SAW sebut juga tentang salli ala semat la salata bi hadrati ta'am. Tak ada solat yang dapat kamu lakukan dengan sempurna apabila makanan telah terhidang. Bukan cerita mengantuk. Ada makanan kat tepi pun subhanallah kita solat lagi dia tengok habis. Ni aku start ni sekali orang ambil udang aku sekali. Dia tak boleh fokus, maka pergi makan dulu. Jadi salih alaihi wasallam apa-apa perkara yang boleh menyebabkan kita hilang khusyuk atau kita mungkin menyebabkan lebih teruk sehingga minda kita beralih kepada sesuatu yang lain. Yang mungkin minda itu boleh menyebabkan kita mencela diri kita balik. Maka kita elakkan perkara tersebut. Mungkin boleh pergi ambil wuduk semula, ataupun kita pergi mandi, ataupun kita pergi basuh muka, ataupun kita tidur dulu sekejap kemudian kita bangun balik untuk kita berzikir. Itu lebih utama untuk kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih di atas pencerahan. Jadi kepada yang bertanya tadi, yang lebih afdal ialah lisan kita mengatakan subhanallah, hati turut mengaku maha suci Allah. Walhamdulillah, hati turut mengaku segala puji bagi Allah. Baiklah sedang penonton, kita nak berehat seketika. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah, biarlah tanyalah ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan topik akhlak berkenaan adab berzikir bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Dan kepada sidang penonton yang mungkin ada kemusykilan yang ingin bertanya, boleh buat panggilan ke nombor 03 7726 1603 ataupun boleh WhatsApp kami ke nombor 011 1233 6480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang diajukan sekitar tajuk perbincangan kita pada pagi ini iaitu adab berzikir. Baiklah sedang penonton, kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya tuan. Nak tanya Ustaz, jadi apa pendapat Ustaz yang mereka yang suka berzikir melalui kumpulan tarikat? Banyak kumpulan tarikat sekarang ni, ada yang berzikir secara sir, secara kuat, dan ada yang secara berdiri, dan juga ada yang macam menari, dan juga bukan saja tarikat, ada juga kumpulan-kumpulan yang macam kumpulan Al-Hadad dan juga Al-Atas, dia punya ada cara zikir dah. Kita bersama dengan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah dari Seremban yang sudi bertanya tentang berzikir melalui tarikat Ustaz. Kerana ada yang menari dan sebagainya. Mungkin Ustaz ada sedikit pencerahan. Baik. Allahumma salli alaihi wasallam. Terima kasih kepada Cik Abdullah daripada mana? Seremban. Seremban. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan segala kebaikan. Atas soalan yang ditanya tadi ni, orang lain pun dapat menumpang manfaat dia sama. InsyaAllah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada dua bentuk zikir. Dua bentuk zikir yang disebut oleh ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama disebut sebagai zikir hasanah. Yang kedua disebut sebagai zikir darajah. Zikir hasanah ini ialah satu bentuk zikir yang sekadar bertujuan untuk mendapatkan ganjaran
daripada zikir-zikir tersebut. Yang Nabi SAW sebut SAW. sebagai contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man qala subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tankhudhu khutaya kama tankhudhu syajarata waraqaha, sebagai contohnya. Siapa yang menyebutkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun yang kering daripada pokok sebagainya. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebutkan man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah ila ayamut. Siapa yang baca ayat kursi selepas daripada dia solat fardu dia, maka tidak akan ada apa pun yang akan menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kematian. Ada amalan-amalan zikir tertentu yang kita amalkan untuk mendapatkan khasiat-khasiat tertentu ataupun dia punya apa fadilat yang tertentu. Itu dia panggil zikir hasanah. Namun sehingga keadaan kadang-kadang kita melakukan dalam keadaan hati kita ataupun tubuh kita masih melakukan dosa-dosa. Kita buat zikir, kita buat, tapi hati kita masih buat. Allah. Hati kita masih lalai. Faham tak Ustaz Ismail? Tangan kita masih buat dosa, kita masih melakukan dosa dalam kehidupan. Tapi kita masih melantungkan zikir-zikir tersebut. Dia panggil zikir hasanah. Yang kedua dia panggil sebagai zikir darajah. Zikir darajah ini dia ada tujuan khusus dia. Dia buat zikir-zikir ini untuk menyucikan hati dia, untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, untuk menjernihkan hati dia. Bukan setakat nak cuci hati, nak bagi jernih hati dia. Bukan semata-mata nak meraih pahala tu. Dia nak bagi suci rohani dia. Allah Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Maka subhanallah salli Muhammad. Dia kalau sebut zikir darajah ni, dia ada punya susunan dia tertentu. Dia ada dilakukan dengan hemah dia, dengan semangat yang tinggi. Kesungguhan dia, istiqamah dia, tumpuan dia, menghadirkan hati sebagainya. Dan biasanya zikir-zikir yang macam ni, dia zikir-zikir yang tersusun. Zikir yang tersusun, zikir yang diambil daripada guru dia. Zikir yang Allahumma salli diijazahkan oleh guru dia kepada dia. Di sinilah yang disebut sebagai tarikat tu. Tarikat ni sebenarnya maksud jalan. Tarik ni adalah jalan. Jalan apa? Jalan-jalan penyucian hati. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma kita ni macam kita tak pandai, kita tak reti nak susun. Kita baca hadis, salli ala sayyidina Muhammad, baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Siapa yang baca ni, nanti Allah akan menjauhkan dia musibah pada hari tersebut 3 kali pagi, 3 kali petang. Hari ni kita baca, esok kita tak baca. Betul? Sebab kita tak terbiasa. Habis apa ulama buat dekat kita? Ulama-ulama yang concern, ulama-ulama yang mengambil berat tentang masalah umat, ulama-ulama yang memahami keadaan orang awam ni yang tak pandai untuk menyusun zikir. Kalau tidak diajar kepada bagaimana untuk menyusun zikir-zikir dia, maka apa dia buat? Dia menyusun zikir-zikir yang makthur daripada Nabi SAW. Dia ambil, sebab Nabi SAW banyak ajak zikir, Nabi SAW banyak melantungkan zikir dalam perbuatan Nabi SAW. Maka dia ambil hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan Nabi SAW, kelebihan-kelebihan zikir tertentu. Dia ambil ayat daripada Al-Quran, disusun elok-elok dekat kita supaya mampu untuk kita beramalkan dengan susunan yang sempurna. Boleh faham kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Bagi contoh, kata Da'i Hakim kata, Ustaz, saya ni ada masalah lah hidup saya lah Ustaz Syamad. Saya rasa macam tiap-tiap hari kan saya duduk dalam beban hutang ni, tak tahu macam mana nak keluar. Ni bukan Da'i Hakim ni lah, saja contoh lah. Macam mana lah saya nak keluar ni? Oh, saya teringat hadis Nabi SAW. Nabi sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca apa? Baca Allahumma inni a'udzubika min wal hazan wa na'udzubika min al-'azzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Itu hadis sahih. Kita pun tolong susun. Ustaz tolong tulis kat saya Ustaz. Lagi Ustaz doa apa lagi dapat? Oh, banyak kena istighfar, banyak kena istighfar. Oh, lagi nak buat apa lagi Ustaz? Baca ni subhanallah alhamdulillah Nabi SAW sebut punya. Susun Ustaz. Dia jadi susunan. Lepas tu Hakim pun balik. Ustaz sebab setiap hari buat amal ni. Kau faham tak ni? Itu yang ulama tolong buat dekat kita. Sebab kita ni dalam keadaan kita lalai, kita tak tahu nak susun, kita tak tahu fadilat, kita tak tahu kelebihan, kita tak tahu hadis-hadis Nabi SAW. Maka ulama tolong susun dekat kita. Susunan itu disebut sebagai susunan amalan-amalan zikir. Dan kalau ada kelompok tertentu ataupun diijazahkan oleh ulama tertentu, dia panggil tarikat kepada ulama-ulama tertentu itu. Biasanya dinamakan dengan
nama ulama tersebut. Zikir Al-Haddad sebagai contoh. Dia amal di salli ala Sayyidina Muhammad wirid Al-Haddad tu diasaskan oleh ulama yang namanya demikian. Zikir sebagainya Ustaz Simat diamalkan oleh ulama demikian. Selagi dia tidak bercanggah dengan syarak, selagi zikir-zikir itu diambil daripada amalan-amalan Nabi ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang maksur, maka tidak ada masalah apa-apa dalam keadaan mereka nak mengikuti ataupun mengikuti jalan-jalan zikir yang telah disusun oleh ulama-ulama tersebut. Faham dah? Sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kita di tingkatan yang mana? Kalau tingkatan zikir hasanah hanya untuk mendapat ganjaran semata-mata, maka kita perbaiki untuk naik sedikit ke tangga zikir darajah, iaitu mengharapkan untuk kita dibersihkan hati. Jadi insya-Allah sama kita istiqamah dengan zikir kepada Allah. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita nak raikan soalan di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum Ustaz. Siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teruskan tuan. Saya Rizal daripada Lakin Johor ya. Silakan. Ingin bertanya soalan, adakah apakah zikir yang utama? Adakah penghulu istighfar itu? Penghulu zikir. Zikir yang utama ya? Okey. Zikir yang utama. Apakah zikir-zikir yang simple, yang ringkas yang boleh kita amalkan? Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Khairul Rizal dari Johor yang sudi bertanya tentang apa. Zikir kan banyak Ustaz. Apa yang utama? Silakan. Allah Rabbi Ustaz. Bagus soalan tu. Nabi SAW sebut apa? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama sekali yang boleh kamu panjatkan, yang kita boleh panjatkan ialah kita sebut la ilaha illallah. Itu zikir paling utama sekali. Nah, selain daripada itu ada lagi banyak-banyak zikir yang lain. Salli ala Sayyidina Muhammad, ada kadang-kadang ada zikir-zikir tertentu yang dia ada kaitannya dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Tapi nak menjawab soalan tadi, apakah zikir yang paling utama? Nabi SAW sebut tentang zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah. Itulah insya-Allah. Jadi perbanyakkan la ilallah. Dia panggil refresh. Kita merefreshkan kita punya Allahumma salli Ismat tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hari. Kalau dulu-dulu nak yakin kan, kita tengok salli ala Sayyidina Muhammad, tok imam dekat kampung kita tak pernah tinggal zikir ni. Pagi-pagi kan, lepas main subuh dia mesti afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita panggil tahlil. La ilallah tu tahlil lah. Kalau takbir itu Allahu akbar, tahmid itu alhamdulillah kan, tasbih subhanallah. La ilaha illallah tu nama dia tahlil. Maka subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara amalan yang kita boleh buat pada setiap hari, perbanyakkan zikir la ilaha illallah, dan Nabi SAW menyebutkan itu adalah zikir yang paling afdal. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekarang ni kalau tengok orang muda Ustaz, orang muda orang kata tukang tambah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi betul lah apa yang Ustaz katakan tadi tentang zikir la ilaha illallah. Baiklah sidang penonton, kita nak teruskan dengan soalan di Facebook yang diajukan oleh sahabat kita bernama Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan da'i waalaikumsalam. Ada dua soalan Ustaz. Yang pertama, apakah kesilapan yang biasa kita lakukan ketika berzikir? Yang kedua, bolehkah kita hanya berzikir di dalam hati tanpa meluahkannya? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Nurul Huda Tajuddin yang sudi bertanya. Apa Ustaz kesilapan yang selalu dibuat ketika berzikir? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara siapa nama Nurul Huda Tajuddin. Terima kasih Nurul Huda Tajuddin atas soalan yang sangat baik tadi. Subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara kesilapan-kesilapan yang kita biasa lakukan dalam kita ketika berzikir ialah lafaz-lafaz yang salah. Mungkin kita dalam keadaan kita tidak belajar ataupun kita hanya mengikut-ikut saja apa yang orang buat. Lalu kita menyebutkan lafaz-lafaz zikir atau perbuatan-perbuatan zikir itu dengan cara yang salah. Ni pasal apa buat macam ni? Tak tahu tengok dia tu buat macam ni. Kan? Pasal apa buat macam tu? Saya tengok orang tu buat macam tu, takkan dia buat salah kot. Dia dalam ilmu ni, dalam kita beramal ni, kita mesti ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa soalan tadi? Salli ala Sayyidina Muhammad. Tentang bagaimana adab berzikir? Adab salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang pertamanya salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tak kalau kita berzikir tu ingatlah.
Kalau kita berzikir dalam keadaan salli ala Muhammad, hati Tetapi kita tidak tak masuk, meluahkannya. tak sampai ke dalam hati kita. Salli ala Muhammad. Baik, apa disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Nah, salli ala Muhammad. Sah zikirnya seandainya zikir itu dilafazkan dengan mulut, menjadi manfaat tak? Menjadi manfaat kepadanya, salli ala Muhammad, walaupun tidak sampai kepada hati dia. Allah. Sambil bawa kereta kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat pada Nabi SAW. Sambil bawa kereta, astaghfirullahalazim. Sambil bawa kereta, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Sambil duk bawa kereta tu. Kan salli ala sayyidina Muhammad. Tapi subhanallah salli Muhammad tak sampai buah hati dia. Yang hati dia teringat apa? Sagi simpang tu. Ada polis apa tu? Ada roadblock ke apa? Hati dia tak. Kata ulama, tetap menjadi manfaat untuknya walaupun tak sampai kepada hatinya. Namun subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, zikir yang paling cantik, yang paling baik ialah zikir yang dia mampu untuk lafazkan sehingga sampai ke dalam hati dia. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hatiku melainkan Allah. Dia berasa macam, ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Lalu mengalir air mata dia. Sebab apa? Sebab zikir yang lafaz yang dia sebut tu menusuk-nusuk dalam hati dia. Dia istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illahu. Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Menangis. Pasal apa menangis? Kita sebut astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Tak feel. Ada orang dia melafazkan zikir tetapi masuk ke dalam hati dia sehingga menyentuh dan membersihkan hati dia sehingga dia mampu untuk mengalirkan air mata. Sebab Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara orang yang akan mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah ialah seorang yang berzikir kepada Allah sehingga dia menangis. Nah, berzikir sendirian sehingga mengeluarkan air mata. Ini di antara orang yang akan mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah, dan dia hanya mampu untuk menangis apabila zikir itu masuk ke dalam hatinya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi antara kesalahan terbesar kita ialah berzikir tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. Dan adakah sah jikalau kita berzikir tetapi tidak sampai ke hati? Jawapannya sah dan tetap memberi manfaat. Baiklah sedang penonton, kita nak berehat sekali lagi. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah, biarlah tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Sering kita mendengar tausiah dan tajhid mengatakan jangan sampai hati menjadi pembusuk seperti Abu Jahal. Jangan sampai hati menjadi pendendam seperti Hindun. Jangan sampai hati menjadi pembenci seperti Abu Lahab. Dan jangan sampai hati menjadi pengecut seperti Abu Sufyan. Jadi banyakkan berzikir, insya-Allah hati akan menjadi tenang. Baiklah sedang penonton, kita nak bervideo call dengan seorang ustaz yang bernama Ustaz Fakrul Radi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Saya Hakim. Sihat ya? Alhamdulillah. Sihat ke makin sihat? Makin sihat tu bahaya. Alhamdulillah. Ada dua maksud tu. Maksudnya kalau makin sihat tu ikut perintah PKP betul lah tu. Oh, alhamdulillah Ustaz setakat ni macam mana program? Program macam biasa, cumanya kena biasakan yang norma baru ni lah. Show pun tak ada, program-program ceramah pun tak ada, tarawih sebulan Ramadan di masjid pun tak ada. Jadi
kena biasakan duduk depan ni lah, depan laptop, depan apa ni, handphone. Kadang-kadang blur juga. Tak buat apa. Tapi tak apa, biasakan lah. Alhamdulillah. Ya betul. Maknanya banyak program dengan isteri dan anak-anak Ustaz Yes, dan kita kata apa, dengan online lah, dengan masyarakat. Kita still boleh online macam tu lah. Baik Ustaz, kalau tengok Ustaz popular dengan kadang-kadang Ustaz selalu melagukan zikir-zikir. Jadi bagaimana datangnya tercetus idea untuk melagukan zikir-zikir tersebut? Okey, idea untuk lakukan zikir ni dah pun dilakukan oleh kita kata apa, guru kita dulu, ataupun kita kata orang lama kita lah. Mak kita dulu pun kalau dia sambil nak tidurkan anak pun dia dah kita kata apa, dah siurkan kita dengan lagu-lagu tu tak? Jadi Ustaz Jafi kata zikir-zikir la ilaha illallah, kan biasa kita dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ada melodi tau. Kalau tak tidur lagi kuat tu, la ilaha illallah kan. Dia kuat. Betul. So daripada lagu-lagu macam tu, dia datang idea-idea untuk kita sebagai penasyid ni, untuk kita lakukan dia kepada nasyid-nasyid yang kita kata apa, melodi-melodi yang terbaru lah. Itu yang keluar banyak lagu-lagu bentuk zikir ni kan. So idea-idea tu datang supaya kita nak bagi masyarakat kita ni mudah untuk menghafal. Kita orang Melayu kan, kalau kita tak ada lagu-lagu dia tak dekat sikit. Kita bukan orang Arab. So dia ada lagu-lagu yang memudahkan kita untuk kita ingat lah. So tu yang datang tu. La ilaha illallah. Contoh kan. Dia ada lagu jadi mudah kita dekat lah. Baik Ustaz, kalau tengok Ustaz melagukan zikir tersebut nampak macam senang senang aja nak tarik, nak turun. Jadi macam Ustaz sendiri tak susah tak nak orang kata melagukan zikir tersebut? Sebenarnya dia memerlukan latihan lah, macam kita nyanyi lah, tapi tu tengok level. Kalau takat kita zikir kat rumah dia tak apa, tak perlu kan. Tapi kalau kita nak mempamerkan kepada masyarakat ataupun dalam TV dan sebagainya, so kena bagi yang kualiti yang bagus lah. Dari segi lagunya, nyanyi dia tak boleh sumbang. So dalam rakaman pun kita kena ada kualiti dia punya audio dia untuk recording, supaya dia sampai pada masyarakat dalam bentuk kita kata apa, output yang sangat best. So sound dia orang dengar baik. Tambah sekarang macam-macam variasi zikir kan kita buat dalam bentuk ada, kalau dulu mungkin suara saja. Lepas tu sekarang dia dah upgrade, dia tambah dengan ada piano, ada kawan-kawan kita buat macam Hafiz kita buat zikir terapi kan. UNSC kita buat selawat relaksasi, masukkan muzik sikit. Benda-benda macam tu kita tambah unsur-unsur tu untuk tambahkan lagi tarikan pada masyarakat nak dengar So dia mungkin dengan muzik tu dia rasa sedap. Tapi ada juga yang dia suka muzik zikir ni dengan air je, bunyi air kan. Bunyi air tu pun dah bagi dia dah tenang lah. Kalau kita ada orang suka dengan acapella, dia ada bunyi harmonize kan, suara acapella tu saja. So kita kena pandai lah untuk mengalunkan dia dengan baik, dan juga kita kena susun dengan baik produksinya untuk kita persembahkan kepada masyarakat. Itulah kalau tengok zikir macam tadi Ustaz kata Ustaz kata zikir ni banyak yang antaranya dia ambil daripada hadis ada, dia ambil juga daripada Quran ada, dan juga kalau macam Ustaz Fakrul kan, banyak penghasilan zikir tersebut macam Ustaz ambil dari sudut hadis ke, Quran ke, ataupun Ustaz buat atau bagaimana? Okey, kalau zikir-zikir ni pula, kita kata kita ambil pada zikir-zikir yang famous lah. Kalau kadang-kadang kita dia kalau doa-doa tu okey lagi, tapi kalau macam kita takut ayat-ayat Al-Quran, so benda tu kita kena jagalah supaya dia tidak jadi macam sama macam zikir-zikir biasa. Contohnya macam ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ayat Quran. So itu kita kalau boleh elakkan menggunakan dia sebagai masuk muzik dan sebagainya. Kita jaga adab-adab tadilah. Kita takut kadang-kadang kita terlalu syok nak zikir tapi kita terlupa ayat Quran. So kita akan jaga apa tau? Tajwid dia yang penting. Walaupun menggunakan hadis, tapi menjaga dia punya tajwid dia tu supaya dia tidak lari makna dia. Sebagai contoh kan, kadang-kadang kita syok zikir kan. Subhanallah walhamdulillah
Wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita tahu benda tu kan? Tapi kalau kita tak tahu dia punya tajwid, kita akan langgar je. Betul. Kan? Wallahu akbar contoh kan. Kan kita langgar subhanallahi walham. Dia tak kena patah dia tu. Maka menyebabkan lari dia punya tajwid dan sebagainya. Jadi kita jaga kalau boleh perkara-perkara macam tu dah supaya dia tidak timbulkan fitnah pada agama kita pula. Kita macam mempermainkan dan sebagainya. Itulah. Baik Ustaz Fakrul, saya tertarik dengan kenyataan Ustaz Fakrul tadi tentang ada yang zikir diambil daripada Quran dan kadang-kadang bila zikir daripada Quran ni ialah orang kata tak jaga tajwid. Jadi bila kita langgar tajwid, adakah dikira tidak beradab Ustaz dalam berzikir? Yalah, bila kita melafazkan ayat-ayat daripada Quran ni pasti ada adab-adab dia yang tertentu yang perlu kita jaga. Dan walaupun sebenarnya salli ala Sayyidina Muhammad, tajwid ini bukanlah sampai ke tahap dia merosakkan bacaan, cuma hilang afdalnya dalam kita membaca Al-Quran tersebut bila kita meninggalkan tajwid. Yang paling penting ialah makhraj dan sebutan yang sempurna dan tak lari daripada apa yang telah ditentukan dalam Al-Quran tersebutlah. Jadi bila kita macam itulah macam Ustaz Fakrul sebut tadi ni, nak salli ala Muhammad, nak berzikir, melantungkan zikir menggunakan ayat Al-Quran, jika nak melagukan dan sebagainya perlu menjaga adab-adab yang tertentu, subhanallah, supaya kita tak hilang adab kita dengan apatah lagi menyebabkan rosak bacaan Al-Quran tersebut. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Dan kalau tengok Ustaz Fakrul sendiri, bagaimana dengan penerimaan masyarakat terhadap zikir-zikir yang dinyanyikan, yang dilagukan oleh Ustaz Fakrul? Ramai yang terima ke, ramai yang mengatakan tak elok kita lagukan zikir atau bagaimana? Dia adalah penerimaan ni pelbagai reaksi lah. Kalau dulu mungkin ramai yang terkejut juga kan, ada lagu masuknya muzik, penerimaan tu dia berperingkat. Tapi lama kelamaan masyarakat kita ni dia perlu dididik lah. Dan di sini dah datangnya peradan-peradan asatizah. Ustaz mendidik, dia cerita tentang kelebihan zikir. Kalau cerita tentang kelebihan zikir saja mungkin masyarakat tak nampak, tapi bila ustaz tu sendiri yang Ustaz Jafri ke siapa saja ustaz-ustaz kita yang memang dia ada suara sedap kan, dan muka handsome Ustaz Jafri, lepas tu suara sedap pula Ustaz Hakim handsome. Bila sebut handsome terasa saya. Jadi bila kita kita kata asatizah kita ke depan, dia cerita tentang kelebihan zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir dah hati kita akan menjadi tenang. Tenang tu masuk macam mana? Kita masukkan lagu dan sebagainya. Ya Latif, Ya Latif, Allah Akbar. Ya Latif, Ya Latif. Kan zikir-zikir munajat yang kita dengar yang semasa kita buat solat, tahajud, qiyamul dan sebagainya yang dididik oleh guru-guru kita ni. Jadi zikir-zikir ni dia memberi kita kata makanan jiwa kepada masyarakat kita. Dia dah jadi terbiasa. Jadi kat situ dia akan rasa. Berbanding kalau kita ajak zikir masa qiyamul dan sebagainya, kita Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tinggal imam seorang je. Sebab dia dah tidur. Dia tak rasa benda tu. Sebab kalau orang Arab dia faham maksud tu, bahaya yang maha lemah lembut dan sebagainya. Jadi bila kita masuk lagu tadi sebagai kita kena tarikan untuk dia. Maka penerimaan masyarakat tu makin lama makin dia makin menerima benda-benda macam ni. Tetapi kita nak cakapnya perlu dididik supaya dia faham kenapa tujuannya kita buat adalah tak lain tak bukan untuk memberikan makanan rohani kita lah, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fakrul yang sudi bervideo call dengan kita. Stay home ya. Stay di rumah dan semoga kita jaga kita, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Sama-sama. Terima kasih tanya Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Baiklah Ustaz, banyak yang kita dapat dengar dari Ustaz Fakrul tentang ialah orang kata lagu, kita melagukan zikir, kita menjaga adab-adab berzikir, jaga tajuk ketika berzikir. Jadi apa pandangan Ustaz tentang ialah pada hari ini masyarakat kadang-kadang dia nak melagukan. Dia kata betul lah Ustaz Fakrul kata kita nak seronok dalam berzikir. Cuma kadang-kadang ialah terlanggar. Sepatutnya panjang 2 rakaat jadi 6. Jadi pandangan Ustaz. Betul. Sebab tu dia balik kepada ilmu tadi ni. Tapi bagus jugalah, saya appreciate tau sahabat-sahabat kita yang macam dulu kumpulan Raihan kan. Salih ala Sayyidina dulu. Sahabat-sahabat yang berusaha untuk bagi masyarakat ingat, suka dan ingat zikir tersebut. Sampai kan orang tanya, cuba apakah bulan-bulan Islam? Dia menyanyi. Betul. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Sebab tu cuba sebut satu-satu dengar. Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Rabiul akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir. Lari dah. Sebab apa? Sebab jadi subhanallah kadang-kadang itu impact dia. Impact dia masyarakat mampu untuk mengingat bentuk-bentuk zikir tersebut yang mempunyai fadilat-fadilat dan kelebihan-kelebihan tertentu. Kan subhanallah walhamdulillah sebut dia kan. Solat Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, kita dapat feel dia. Betul. Dapat feel dia. Misalnya Allah sebut apa ni malam-malam kita beristighfar astaghfirullahalazim. Kan banding dengan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Berasa dia getaran ni kan. Sebab dia Sallallahu Alaihi Muhammad itu di antara kesan daripada zikir-zikir yang kita, tapi namun begitu kita kena ingat macam sebutkan tadi ada adab-adab yang tertentu. Jangan sampai ke tahap dia jadi seolah macam mempermain-mainkan zikir-zikir yang makthur daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan tersebut. Lalu kita pula macam seolah-olah macam mempermain-mainkan perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi ayat daripada Al-Quran. Jadi walaupun begitu, walaupun dengan tujuan yang baik untuk kita mengingati sebagainya, tapi jangan sampai hilangnya adab kita dengan kalam Nabi, apatah lagi kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada semua penonton, dalam kita melakukan zikir, jangan sampai bab kata Ustaz hilang adab ketika berzikir. Elok-elok kita dapat pahala, dapat sebaliknya iaitu dosa. Baiklah sedang penonton, saya tertarik dengan soalan satu Ustaz yang diajukan di WhatsApp. Soalan yang ditanyakan oleh Aziza dari Alustar. Assalamualaikum da'i dan ustaz. Waalaikumsalam. Adakah wanita dalam haid boleh berzikir? Walaupun setiap hari saya berzikir ketika memandu ke tempat kerja, jadi ketika dalam haid saya was-was untuk berzikir. Mohon penjelasan. Terima kasih kepada Aziza dari Alustar yang sudi bertanya. Tentang Ustaz, jelah dia ni perempuan. Selalu berzikir. Tapi bila datang haid, adakah boleh berzikir? Baik. Silakan Ustaz. Allahumma salli alaihi wasallam. Baguslah, subhanallah. Saya kagum dengan sahabat-sahabat saya macam Puan Azizah tadi ni. Daripada Al-Ustaz. Betul Ustaz sebut Salah. Dah yakin baru balik pada Al-Ustaz tu. Oh, belajar Ustaz. Jadi subhanallah salli alaihi Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, komitmen kita nak istiqamah kita dalam melakukan zikir kepada Allah. Tuan-tuan, di antara cara untuk zikir ini jadi lekat di lidah kita ialah dengan istiqamah. Kata sallallahu alaihi Muhammad, kita Sayyidul Istighfar sebagai contoh. Sayyidul Istighfar ni, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa sampai habislah. Panjang. Sayyidul Istighfar Nabi SAW sebut man qalaha min nahari muqinan biha famata qabla ayum siyafa min al-jannah. Siapa yang membaca dengan yakin pada siang hari lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa yang baca dengan yakin pada sebelah malam lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Jadi subhanallah sallallahu Muhammad, macam mana nak istiqamah ni? Tiap hari. Macam mana nak bagi lekat tu? Tiap hari kena buat, tiap hari kena buat, tiap hari kena buat. Kalau hari ni buat, esok tak buat, hari ni buat, esok tak buat, dia tak akan lekat. Dia tak akan jadi disebati dalam kehidupan kita. Maka ada sahabat-sahabat kita yang berusaha bersungguh-sungguh untuk sebatikan zikir dalam kehidupan dia. Setiap hari dia buat dengan susunan-susunan yang dia sangat jaga. Tiba-tiba mai waktu haid dia. Dia rasa sedih subhanallah. Allah macam mana ni, tak bolehlah ke, tak boleh kasih zikir ni dalam keadaan haid ni. Tengok bentuk zikir. Kalau zikir-zikir yang disebut sebagai zikir-zikir lafaz biasa, macam tadi al-baqiyatus solihat, tuan-tuan, yang ni antara amalan yang kita kena buat tiap-tiap hari. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Punya banyak kelebihan. Ada beberapa hadis Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan-kelebihan al-baqiyatus solihat. Innallaha astafa. Sungguhnya Allah memilih daripada banyak kalimat, 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sayyidina Abu Hurairah cerita tentang nak tanam pokok. Nabi SAW kata tanam pokok dalam syurga. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dosa banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gugur dosa-dosanya. Subhanallah, macam pokok menggugurkan daun-daun dia yang kering. Kan? Jadi istiqamah dia nak buat, tiba-tiba haid. Tak boleh Ustaz, saya baca tak boleh Ustaz. Ada yang boleh kita baca. Macam tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Tak ada masalah, boleh baca. Istighfar, boleh baca. La ilaha illallah, boleh baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Habis apa yang tak boleh baca Ustaz? Yang ayat Al-Quran tak boleh baca. Yang ayat Quran. Antara zikir dia, sebagai contohnya, Allahumma salli ala Muhammad, 5 ayat terawal daripada Al-Baqarah. Kan Nabi SAW suruh kita beramal dengan amalan tersebut. 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun.
Kan, salli ala Muhammad. Nabi suruh juga beramal kita dengan 3 qul setiap kali kita nak tidur. Nak tidur, lunjurkan kaki ke arah kiblat, tadahkan 2 tapak tangan, baca 3 qul. Bukan qul. Kan tak cakap sampai habis. Qul Allah, habis qul Allah. Lepas tu tiup kat tapak tangan. Kemudian disapu seluruh badan. Itu amalan Nabi SAW. Jadi ataupun dia baca Allahumma salli ala Muhammad disebut sebagai apa? Surah Al-Mulk yang dia jadi amal pada setiap hari. Surah Al-Waqi'ah yang dia amal pada setiap hari. Jadi kalau haid, yang ni tak boleh nak beramal. Ayat-ayat Quran tak boleh. Unless, melainkan ayat Al-Quran itu ialah doa. Doa. Salli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Macam tadi kan. Subhanalladzi sakharna hadha wa ma kunna lahu. Kan. Jadi ada doa yang dipetik daripada Quran. Maka orang haid juga boleh beramal dengan doa-doa ini walaupun dia dipetik, merupakan petikan daripada Al-Quran kerana dengan niat kita membaca doa bukan membaca Al-Quran. Jadi boleh faham nah? Terima kasih. Tahniah kepada Puan Azizah yang setiap hari dalam kenderaan, dan saya cadang ni semua sahabat-sahabat kita ni. Semua sahabat-sahabat yang menyaksikan video ni, yang menyaksikan program kita pada pagi ni, tolong setiap hari gunakan manfaat perjalanan kita ke tempat kerja untuk kita berzikir kepada Allah. Jangan duduk balik menyanyi, menyanyi. Lebih baik kita duduk dalam kereta, kita astaghfirullahalazim, astagfirullah, 100 kali selawat, 100 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, 100 kali Allahumma salli ala Muhammad istighfar dan sebagainya. Mudah-mudahan dia jadi manfaat yang baik mengisi ruang dalam perjalanan kita untuk ke tempat kerja dengan zikrullah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Tahniah kepada Puan Azizah, dan saya mengajak kita semua sama-sama menjadi seperti Puan Azizah, sentiasa berzikir, dan zikirlah dengan zikir yang boleh bagi perempuan yang haid. Baiklah sidang penonton, kita nak berehat seketika. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan normal baharu. Dakwah, biarlah tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada sidang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Bila sebut tentang topik kita pada pagi ini, adab berzikir. Adab dengan zikir tak dapat dipisahkan. Umpama air dengan ikan, umpama udara dengan insan, umpama matahari dengan tumbuhan, umpama makanan dengan haiwan. Di dalam kita berzikir, jagalah adab-adabnya. Baiklah sidang penonton yang dirahmati sekalian, kita ada tetamu khas yang kita jemput untuk kita bervideo call, iaitu kita bersama sekarang ini dengan Hafiz Hamidun. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Hafiz? Sihat ke? Baik, alhamdulillah. Bagaimana di rumah, okey ke ataupun sebaliknya? Okey. Okey, semua okey. Ya. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan ya. Alhamdulillah. Baiklah Hafiz, untuk maklumat Hafiz juga di studio kita bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Ya, kacak ustaznya, handsome ustaznya. Alhamdulillah. Baiklah Hafiz, kita sebut tentang topik adab berzikir. Macam Hafiz lah, banyak kita tengok zikir hasilan Hafiz. Dalam banyak zikir-zikir yang Hafiz hasilkan, apakah zikir yang bagi Hafiz suka dan yang terbaik lah yang pernah dihasilkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau cakap pasal zikir ni bukanlah sesuatu yang baru saya buat. Saya cuma buat sesuatu yang saya suka. Saya cuma buat sesuatu inovasi. Tapi sebenarnya untuk sidang penonton semua,
tujuan dan niat utama tu sebenarnya untuk diri saya sendiri. Sebab dulu masa saya mula-mula nak buat album zikir tu, saya kata bukan untuk orang lain dulu. Saya kata saya yang kurang berzikir mungkin. Allah. Kan? Itu yang pertama. Nombor dua, saya nak tahu makna zikir dengan lebih mendalam. Jadi maksudnya bila kita ada intention untuk faham, untuk ketahui makna. Kita ni orang Melayu kan, bila kita sebut biasa mak-mak masa kita kecil-kecil dulu istighfar tu tahu sebut tapi makna tak tahu, penghayatan. Jadi definisi tak tahu, makna mungkin secara huruf saja tapi sebalik itu kita tak tahu. Jadi itulah satu hari dapat inspirasi daripada mana, wallahu alam, saya kata kalau boleh nak cubalah buat satu inovasi supaya saya boleh dengar zikir, boleh selalu berzikir, orang lain pun kalau ada itu. Jadi itulah saya mulakan dengan satu zikir yang sampai hari ni pun mana-mana pun zikir istighfar lah. Saya istighfar tu satu zikir yang besar, zikir yang hebat. Jadi Astaghfirullahalazim tu saya nak kata macam mana ya, bukan hanya saya saja. Bila saya jumpa mata-mata pun ramai kata, oh baru tahu makna astagfirullah tu maksudnya minta ampun. Kan? Rupanya bukan zikir tu zikir nak marah anak aje. Astagfirullah. Jadi itu hebat dia tu. Biasa kita dengar la ilaha illallah tu kita tahu sebab itu lafaz syahadah kan. Zikir juga. Subhanallah pun kita tahu, kita puji Allah, tapi istighfar tu satu zikir yang ramai orang kadang-kadang sebut saja tapi tak tahu makna dia kan. Jadi itulah permulaan dia kan. Jadi saya kata saya nak mulakan dengan satu zikir yang hebat, zikir yang buka rezeki, zikir yang bagi kita jadi rajin. Yalah, Nabi pun kalau Nabi rasa malas pun Nabi istighfar juga kan. Jadi saya rasa kita ambil semua tu. Saya kata kita ni dalam zaman-zaman PKP ni ramai orang nak cari rezeki dan sebagainya, istighfar lah banyak-banyak sebab itu zikir yang buka rezeki, Ustaz nah. Baik Hafiz, terima kasih. Betul lah Ustaz. Hari ini kalau kita zikir dalam keadaan kita faham maksud tersebut, kita lebih menghayati zikir tersebut. Betul. Hello Hafiz, kalau tengok dari sudut pemilihan melodi, bagaimana Hafiz? Orang kata zikir ni dia pun ada melodi yang sesuai dengannya. Jadi bagaimana sudut pemilihan melodi untuk disamakan dengan zikir tersebut? Itulah saya ni sebab bila saya di studio ni memang kita cuba melodi kan. Jadi saya cari ada banyak sebenarnya melodi-melodi yang daripada dulu dah ada. Saya tak tahulah siapa yang mencipta terlalu banyak kan. Tapi saya cuba hasilkan melodi yang mudah. Yang pertama, kena mudah. Dia tak boleh melodi yang susah. Tak boleh jadi melodi lagu jazz pula. Tak kena sangat kan. Jadi saya bagi satu contoh. Sebenarnya bila kita nak berzikir ni semua orang boleh buat. Tapi saya bagi saya bagi satu tips. Semua boleh buat. Penonton-penonton boleh buat, dai boleh buat, ustaz boleh buat, penerbit boleh buat. Dia satu je. Dia ada tanya, dia ada jawab melodi dia. Maksudnya melodi dia tarik, lepas tu kita tarik balik. Macam contohnya saya buat Astaghfirullahalazim. Dia macam bertanya. Astaghfirullahalazim. Dia jawab balik. Maksudnya dia macam tu. Buka, tutup. Itu satu zikir yang lebih mudah. Kalau zikir tu pergi, dia tak kembali kepada kita. Konsep dia tak kena. Jadi bila saya buat melodi zikir tu, saya cuba macam itulah. Saya bagikan melodi yang ada dua. Maksudnya dia pergi dan dia datang balik. Pergi dan datang balik. Jadi nombor dua, konsep dia zikir-zikir yang mudah, zikir-zikir yang kita ambil daripada bacaan lagu-lagu taranum dan sebagainya. Kemudian kemungkinan lebih senang kalau kita zikirkan itu dengan alunan-alunan yang difahami oleh anak-anak, difahami oleh kanak-kanak. Kalau kanak-kanak, anak-anak boleh faham, insya-Allah sampai ketua pun boleh faham. Sebabnya budak-budak ni telinga dia orang ni macam mana ya? Tepat kan, dia suka kalau anak-anak ni suka baby ke kan, budak-budak kecil ke suka. Jadi kemungkinan kita pun senang nak terima. Jadi macam itulah, itu je, tak ada apa-apa pemilihan yang susah-susah pun. Itulah. Okeylah, baik. Dia ada tanya, ada jawab Ustaz. Menarik ya. Saya rasa kita boleh Ustaz. Baiklah Ustaz, dan Hafiz ya. Kalau tengok zikir Hafiz ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Melayu. Jadi dari sudut orang kata melagukan zikir yang bahasa Arab, sukar atau bagaimana?
Ialah seelok-eloknya. Kerana itu saya kata, kita ni sebab kita di Malaysia, kita orang Malaysia, kita tidak asing dengan kalimah zikir ni. Cuma kita ada cabaran dia. Cabaran dia nak sebut dengan cara yang betul, nak sebut makhraj yang betul. Contoh ya, saya ada jumpa di kampung-kampung istighfar. Itu tak betul. Kan? Acik-acik kita sebenarnya cakap gitu kan. Cubalah istighfar banyak-banyak. Tak betul. Tapi kita faham maksud dia nak cakap pasal istighfar. Bila kita sebut pasal bahasa Arab ni, jadi dia tak adalah terlalu susah, dia tidaklah kata apa ni terlalu berat sangat kan. Jadi saya rasa ringan sebenarnya bila kita sebut bahasa Arab ni. Bila kita kadang-kadang orang kata tak boleh ustaz, lidah saya ni memang dah keras dah, saya dah 45 tahun. Itu semua alasan dia. InsyaAllah kalau kita banyak-banyak kali kan, subhanallah, nak sebut nak sebut apa semua kan. Jadi kalau kita biasa baca Quran, jadi insyaAllah zikir tu lagi mudah lah. Tapi bagusnya untuk anak-anak pula, saya tengok banyak hikmah dia. Jadi kita biasa lazimkan dengan huruf-huruf Quran lah. Jadi kita sebut huruf yang betul, makhraj yang betul, tepat dekat mana posisi yang betul kan. Jadi bila kita sebut zikir dalam bahasa Arab ni, dia menyentuh di jiwa kita, tetapi dia akan berada di luar saja kalau kita tak faham makna. Jadi kena sekalikan dengan makna bahasa Melayu. Ada jugalah, jadi ada yang buat permintaan, boleh tak buat zikir dalam bahasa Melayu. Orang kita ni memang tak pernah cukup dia. Dah bagi betis tak apa. Jadi terpaksa buat. Okey, buat zikir dalam bahasa Arab, kemudian ada ruang di dalam, contohnya dalam video diletakkan makna, ataupun kalau boleh dizikirkan sekali dalam bahasa Melayu misalnya kan. Tetapi saya rasa tak ada masalah, zikirlah apa saja pun, asalkan tujuan dan matlamat kita tu kita nak ingat Allah, kita nak ingat ialah bahawa kita ni banyak dosa, kita ni banyak tak ada benda apa-apa, semuanya pada Allah. Yang besar tu, yang baik, yang hebat, semua tu pada Allah SWT. Baik Hafiz, bagaimana Hafiz dengan perancangan selepas ini? Akan diteruskan untuk melakukan zikir ataupun bagaimana perancangan? Sebenarnya saya kalau ikutkan dah banyak zikir-zikir yang saya dah rakamkan. Tidaklah maksudnya saya nak berhenti di situ kan, sebab saya rasa saya nak fokuskan kepada benda-benda yang asas dahulu. Itu biar saya rasa saya dah buat. Jadi kalau orang lain nak tambah, saya lagi alu-alukan. Dan saya sebenarnya banyak buat rakaman. Saya banyak rakamkan untuk ramai orang yang nak buat zikir-zikir sendiri, tak ada masalah. Tapi untuk saya sendiri, lepas ni saya kalau boleh, saya ada satu album saya nak keluar album selawat pula. Jadi bila zikir dan selawat tu kita sekalikan, dia jadi satu combo yang hebat lah. Kan dah berzikir, lepas tu kita selawat pula. Kita dah puji Allah, kita ingat Nabi juga. Allah, itulah rasanya. Alhamdulillah. Baik Hafiz, baik. Terima kasih Hafiz kerana sudi bersama dengan kami. Saya doakan semoga Hafiz sentiasa terus ke depan dan banyak melakukan zikir-zikir supaya mudah difahami oleh masyarakat, insya-Allah. Terima kasih Hafiz. InsyaAllah, terima kasih. Baiklah Ustaz, tadi betul lah apa yang Hafiz katakan tadi. Kadang-kadang masyarakat ini bila sebut zikir dalam bahasa Arab, dia lari makhraj. Dan bahasa Arab ni orang kata bila tertukar huruf, dia akan lari makna dia. Jadi adakah orang kata dari sudut adab itu tidak beradab? Silakan Ustaz. Dia satu usaha yang perlu dilakukan untuk kita berzikir dengan betul, ialah dengan untuk kita mencari ilmu. Dia balik kepada ilmu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak buat apa pun, nak beramal dengan apa pun, pastikan kita beramal dengan ilmu. Tapi bukan dengan maksud kita meninggalkan amalan tersebut disebabkan kita tidak ada ilmu. Faham tak? Sampai tak pernah istighfar ni, yalah tak pergi belajar lagi macam mana istighfar. Kan alangkah cantiknya apabila kita menganggap ketidakmampuan kita untuk beramal dengan sesuatu disebabkan kita tidak ada ilmu, untuk kita pergi mencari ilmu tersebut. Kan Ustaz Syamad, sekarang ni kan ada banyak options. Ustaz-ustaz sekarang ni semua buat online, kuliah online. Jadi semalam setiap hari pun ada live. Betul. Kan komen dekat live tersebut, Ustaz boleh tak tolong
sebutkan lafaz istighfar yang betul supaya kami mampu untuk berzikir bersama-sama pada hari ini. Ustaz pun baca, oh ni ada soalan daripada sahabat kita ni. Kita lafaz sama-sama. Astaghfirullahalazim sebut. Jadi kita merasakan kekurangan-kekurangan dalam ilmu kita untuk kita melafazkan zikir dengan betul, untuk kita menambah ilmu, pergi mencari ilmu supaya bukan sekadar kita nak melafazkan zikir, tetapi kita nak melafazkan zikir dengan lafaz-lafaz yang sempurna sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan betul Ustaz. Kadang-kadang orang kata 3-4 orang ustaz nak dengar ustaz ni ke, nak dengar ustaz ni ke. Jadi tak ada alasan untuk kita memperbetulkan bacaan zikir kita insya-Allah. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita ada satu soalan yang diajukan di Facebook. Soalan yang ditanyakan oleh Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz Jafri yang dihormati, dai hakim yang ramai merindui dan warga kerja TU. Rindu siapa ni? Rindu dai hakim ke rindu saya? Rindu kita semua Ustaz. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ajarkan umat berzikir selepas solat, dan ustaz pernah bagi tahu dahulu bahawa kita boleh sambung berzikir walaupun bukan di tempat solat. Soalan saya, beradabkah jika saya sambung berzikir sambil buat kerja rumah yang rutin? Yang kedua, manusia ni ustaz selalu alpa. Jika teringat barulah nak berzikir. Adakah masa luang tak berzikir itu dikira berdosa? Terima kasih ustaz dan dai. Terima kasih kepada Rahimah Saud yang sudi bertanya. Silakan ustaz. Rahimah, Kak Rahimah, masya-Allah. Terima kasih Kak Rahimah, dan kami pun sentiasa merindui Kak Rahimah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagus soalan Kak Rahimah tadi ni. Memang Nabi SAW mengajar kita di antara waktu yang afdal ataupun waktu yang terbaik yang Nabi SAW sering berzikir ialah ketika nak selesai daripada solat. Itu waktu yang paling baik. Dan kita pun subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad memang menjadi satu macam kebiasaan kita. Kalau kita duduk berzikir lepas solat ni, kita mampu untuk zikir. Kan? Astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, la ilaha illallah wa la syarikalah kalau 10. Kalau waktu subuh dan waktu maghrib 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali waktu maghrib, 7 kali waktu subuh. Salli ala Muhammad. Kemudian kita baca Fatihah, kemudian kita baca ayat kursi, kemudian kita tasbih 33 kali, tahmid 3 kali, tasbih, tahmid, takbir. Kemudian kita baca doa. Kita dah jadi macam satu amalan kita. Kalau nak berzikir mesti duduk macam tu. Habis kalau dia bangun tu dia tak zikir dah. Dia nak misalnya semak, nak pergi kerja pagi-pagi. Oh rasyid. Tak sempat lah. Nak sebut ni, nak istighfar, nak subhanallah, tak sempat lah. Padahalnya sambil berjalan pun boleh. Dia ni sambil berjalan baca kursi. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'udhu sinatun wa la nawm. Lepas tu start motor. Start motor. Subhanallah. Pergi kerja. Kan? Tu sambil duduk atas motor tu baca doa. Ya Allah, ya Allah, Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna. Boleh tak kita beramal salli ala Sayyidina Muhammad dalam keadaan kita selepas daripada solat mengambil waktu yang baik untuk kita berzikir itu, untuk kita meneruskan zikir walaupun dalam keadaan kita sambil berjalan, sambil bergerak, untuk meneruskan urusan-urusan kehidupan kita. Boleh tak? Boleh. Dah jadi macam satu persepsi kita kalau nak berzikir mesti duduk. Kan? Sambil masak. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Hasbi Rabbi masak. Sambil baca surah Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafizatur. Boleh kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita isi setiap ruang itu dengan zikrullah. Itu kan cantik. Itu macam tadi Kak Azizah tadi kan. Dalam kereta dia istighfar kepada Allah. Selawat kepada Nabi SAW. Daripada duduk saja Ustaz. Ada semalam saya bercakap dengan seorang sahabat tu. Dia perjalanan dia pergi kerja sehari. Dia spend 3 jam pergi balik lah. Kata, tapi saya tak kosong Ustaz. Dalam kereta saya berzikir kepada Allah. Mengisi ruang-ruang tu. Sebab kita, persepsi kita kalau nak zikir mesti duduk. Walhal kita boleh mengisi setiap ruang dalam kehidupan kita untuk zikrullah sambil kita berjalan, sambil kita duduk. Macam Allah sebut dalam Quran, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia panggil apa? Ustaz Ismat, orang-orang yang Allah cerita dalam Quran, dia ingat Allah dalam keadaan berdiri dia, duduk dia, baring dia. Baik Allah SWT. Soalan kedua tadi ni, waktu lapang dia tak isi dengan zikir. Berdosa ke Ustaz? Dosa tak? Allahumma salli alaihi.
Tuan-tuan, lagi sekali kita sebut tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Persepsi kita zikir ini semata lafaz. Walhal dalam kehidupan kita, kita setiap masa dalam kehidupan kita, kita boleh isi dengan zikrullah. Sambil kita berjalan, tengok kebesaran Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba naik kereta, semalam saya tengok waktu dalam perjalanan saya nak datang ke Kuala Lumpur, tengok-tengok ada van sebelah salli ala sayyidina Muhammad yang buat kerja tepi jalan tu, ada kereta pula lalu sondol van tersebut, dua-duanya jatuh ke tepi longkang sebagainya. Waktu tu timbul dalam hati kita rasa apa? Ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad, selamatkanlah perjalanan ini ya Allah. Ya Allah, Engkau selamatkanlah mereka ya Allah. Itu juga zikrullah. Jadi subhanallah, sama ada zikir qalbi atau zikir qauli atau zikir fa'li, kita susun subhanallah dalam kehidupan kita, setiap apa yang kita lakukan dengan niat kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Salli ala sayyidina. Itu baik kita Ustaz, terima kasih di atas pencerahan. Jadi saya nak mengajak kita semua untuk sama-sama betulkan persepsi kita yang zikir itu fleksibel Ustaz. Zikir fleksibel, bukan hanya boleh duduk saja. Kita boleh berdiri sambil baring pun boleh. Yang penting teruskan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, Tanyalah Ustaz akan berakhir di TV3, tetapi teruskan bersama kami di TV9. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah, biarlah Tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan tentang adab berzikir bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi kepada anda yang ingin bertanya, boleh buat panggilan ke nombor 0377261603 ataupun boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan yang menonton tadi, apa yang sedang penonton dapat, boleh kongsikan, boleh komen di ruangan komen tentang apa yang telah Ustaz kongsikan untuk sama-sama kita meraih manfaat yang telah diajarkan oleh Ustaz. Baiklah sedang penonton, kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Jafri Abu Bakar, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya kepada Ustaz dan Dai Apa khabar Tuan Omar? Alhamdulillah saya sihat. Lama tak bercakap dengan Dai Hakim Tahniah kerana dapat cahaya mata. Alhamdulillah, alhamdulillah doakan. Dan juga Jadi soalan saya begini Ustaz Ustaz ada menerangkan mengenai 3 zikir tadi yang pertama sekali qalbi, fi'li dan juga qauli tadi. Soalan saya Ustaz apakah untuk mendapat kesempurnaan ataupun kelengkapan dalam kita berzikir, perlu ke kita ada ketiga-tiganya sekali kita lakukan untuk mendapat lebih afdal ataupun lebih baik dari apabila kita berzikir ni? Kerana yang kita Ustaz sebut tadi, qalbi, semua tu, tiga-tiga tu sekali tu, perlu kita lakukan sekali ke? Sekali arung ke bagaimana Ustaz untuk kita mendapat kesempurnaan dalam kita berzikir dan juga adab-adabnya sekali itu? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar, pemanggil setia hujung nyawa kita yang bertanya Ustaz tentang kalau tak ada 3 tadi Ustaz, adakah sempurna zikir kita? Dia combination of 3. Terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid salli ala sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan kesejahteraan, kesihatan, keselamatan kepada kehidupan Cik Omar sekeluarga insya-Allah. Amin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak nak combine ketiga sekali? Masing-masing dia ada dia punya amalan dia yang tersendiri. Zikir qalbi ini adalah urusan hati. Zikir-zikir yang kita lafazkan bukan maksud zikir, bukan maksud lafaz hati, tetapi urusan hati kita dalam mengingati Allah. Kita bermuhasabah,
Kita melihat kejadian alam, kita mengingatkan kepada Allah. Kita melihat apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, mengingat kita kepada Allah. Kita pergi ke tanah perkuburan. Allah Akbar. Kan kita tengok ada saudara-saudara kita yang telah kembali ke rahmatullah, menggentarkan hati-hati kita. Itu dia panggil urusan-urusan hati yang mengingatkan kepada Allah. Itu dia panggil sebuah zikir qalbi. Zikir qauli pula ialah zikir-zikir yang kita lafazkan. Macam kita sebut tadi, subhanallah, alhamdulillah, walillah akbar, kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat. Kita berdoa kepada Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Kita beristighfar kepada Allah. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, ada pun zikir fa'li pula, zikir-zikir perbuatan. Kita solat, kita baca Quran, kita puasa, apa semua sebagainya. Jadi yang paling cantik ialah kita menyusun seluruh daripada kehidupan kita dalam ketiga-tiga zikir ini. Salli ala sayyidina Muhammad. Sambil kita berjalan, ada zikir qalbi kita. Sambil kita berjalan, ada zikir qauli kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sambil kita berjalan, ada perbuatan-perbuatan kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpuasa dan sebagainya. Subhanallah, ada waktu yang ketiga-tiganya sekali dia duduk dalam waktu yang serentak. Ada ketikanya dia hanya berlaku zikir qalbi saja. Ada ketikanya dia hanya zikir qauli saja. Ada ketikanya zikir fa'li. Apakah amalan yang paling afdal? Ayu a'mali afdal? Tanya soal sahabat daripada Nabi SAW. Salli ala sayyidina Muhammad. Amal yang paling afdal kata Nabi SAW, as-salah. Salat. Pasal apa solat? Kalau kita bangun pada malam hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh baca Quran. Baca Quran, zikir, kita boleh baca Quran. Kita boleh berzikir, kita boleh bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kan, tasbih, subhanallah. Kita boleh bertakbir, Allahu akbar. Kita boleh berselawat pada Nabi SAW, zikir qauli. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh semayang, kita boleh buat macam-macam amalan-amalan. Tapi dengan kita hanya melakukan satu amalan saja, menghimpunkan kesemuanya sekali dekat dalam tu. Allah. Namanya solat. Di dalam solat ada zikir qalbi kita. Kita khusyuk, kita ingat pada Allah dalam solat kita ni. Kita merasakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yaraka. Kamu solat, kamu beribadat pada Allah sebenarnya mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Qalbi. Kan? Qauli, baca Fatihah. Qauli, tasbih, subhanallahul azim, subhanallah bihamdi, subhanallahul azim. Kan, salli ala apa? Subhanallah, kan gitu. Takbir, sami Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Selawat pada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan ada doa, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa. Subhanallah salli alaihi wasallam. Jadi ada baca Quran, ada doa, ada zikir qauli, termasuk zikir fa'li. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ada qiyamnya. Semua combination ke semua bentuk zikir ni terdapat dalam satu amalan yang nama dia solat. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih di atas pencerahan. Jadi yang terbaik ialah kita campurkan tiga ini, iaitu zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan dan zikir dengan percakapan. Dan antara zikir yang ada tiga ini ialah solat. Jadi perbanyakkan solat, insya-Allah dunia akhirat selamat. Baiklah, Ustaz dan sedang penonton, kita naikkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Baik, sebelum tu kita nak baca dulu soalan di Facebook yang diajukan oleh Siti Nurbayah. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah dibenarkan untuk berzikir dengan suara yang kuat dan lantang sehingga boleh didengari di kawasan sekeliling? Yang kedua, bagaimanakah cara untuk mendapatkan zikir yang betul-betul boleh menyentuh dan membuatkan hati itu menangis dengan zikir yang dilafazkan itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Siti Nurbayah yang sudi bertanya. Boleh ke Ustaz? Ini kadang-kadang ialah orang kata dia nak hilang ngantuk Ustaz, dia zikir dengan kuat. Adakah beradab atau bagaimana Ustaz? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuat zikir tu. Siti Nurbayah, terima kasih, soalan yang sangat baik. Subhanallah. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia digelar sebagai Dzul Bijadain. Dzul Bijadain ni seorang yang memiliki dua helai kain. Kisahnya, dia ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, seorang anak muda yang duduk di pinggir kota Madinah. Tapi dia dah masuk Islam. Dia duduk dengar orang duduk cerita tentang Nabi SAW, akhirnya dia masuk Islam. Tapi bapa saudara dia menjaganya daripada kecil.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat tak suka dekat Nabi SAW. Tetapi Zulbijadin dia sangat merindui Nabi SAW. Dia sangat rindu nak jumpa dengan Nabi SAW. Selalu dia sering bertanya orang-orang yang lalu lalang tu, macam mana keadaan Rasulullah? Apa yang kamu buat? Kamu nak pergi mana? Nak pergi masjid bertemu Rasulullah? Dia excited. Sampai satu hari dia tak boleh sabar dah. Dia berjumpa dengan bapa saudara dia. Dia kata, wahai bapa saudaraku, aku nak pergi berjumpa dengan Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa suruh dia marah. Dia kata, apa kamu nak jumpa dengan Muhammad? Kamu keluar daripada sini. Kamu bagi balik semua barang apa yang telah kau berikan kepada kamu semenjak kecil dulu. Sebab dia dijaga oleh pak saudara dia. Pak saudara bagi semua kat dia. Dia kata, bagi balik semua, bagi semua. Adakah itu saja yang diperlukan untuk aku keluar bertemu dengan Nabi ku? Itu saja. Ambil semua. Nak apa? Tu kereta MyV bagi tu. Bagi balik. Ni handphone, iPhone, bagi balik. Aduh. Contohlah kan. Saya semua. Bagi balik semua. Oh, dia kata, tu termasuk baju yang kamu pakai tu. Baju yang kamu pakai itu juga itu yang aku... Akhirnya dibuka bajunya semua, dibagi balik kepada pak saudaranya. Dan dia ambil satu helai kain, dua helai kain, sehelai kain yang keras, yang macam kain basahan. Dia belah dua kain tersebut, diikat satu di pinggang dan satu di baju, di badannya. Sebab itu dia digelar sebagai Dzulbijadain, orang yang memiliki dua helai kain. Berlari dia berjumpa Nabi SAW. Berlari-lari dia jumpa Nabi SAW. Dia sampai pada waktu malam hari di masjid dan tunggu sampai subuh. Pada waktu subuh tu, itulah kali pertama dia solat dengan Nabi SAW. Lalu solat dengan Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu selepas daripada solat, Nabi akan biasa beralih kepada para sahabat untuk tengok wajah para sahabat. Para sahabat macam excited, semua nak tunjuk muka bagi nampak pada Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW nampak seorang anak muda yang Nabi SAW tak pernah tengok sebelum ni. Dengan pakaian macam tu. Lalu Nabi SAW panggil dia, mari sini. Ya Allah, dia yang meninggalkan seluruh daripada apa yang dia ada semata nak jumpa Nabi. Tiba-tiba Nabi panggil dia. Merangkak-rangkak dia pergi jumpa Nabi SAW. Lalu subhanallah, depan-depan Nabi SAW tanya, kamu ni siapa? Oh, nama saya Abdul Uzza. Oh, bukan. Nama kamu ialah Abdullah. Nabi SAW tukar nama dengan nama paling baik. Lalu tapi dia digelar, sahabat gelar dia sebagai Dzulbijadain. Lepas dia masuk Islam, lepas dia duduk dengan Nabi SAW, dia jadi orang yang banyak zikir. Allah Akbar. Zikir dia sangat kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia zikir kuat. Sampai para sahabat yang lain rasa macam tak selesa dengan dia. Lalu pergi mengadu kat Rasulullah. Rasulullah tengok dia tu. Zikir kuat-kuat tu. Nak tunjuk kat orang lah tu. Tu jenis panggil-panggil macam tu. Kita pun ramai kan. Dia kata Rasulullah, tu nak tunjuk kat orang. Dia kata Rasulullah kata tak. Dia sedang meluahkan perasaannya kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia tak ada apa dalam hidup dia. Dia tidak ada keluarga. Dia tidak ada apa. Tak ada dunia yang menghalang dia. Dia dengan Allah semata. Sedihnya dia luah dekat Allah. Seronoknya dia luah dekat Allah. Sukanya dia suruh Allah. Laparnya dia, sebab yang ada di sisinya Allah dan Rasulnya. Kita jauh daripada Allah. Kita jauh daripada Allah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, kita tak boleh nak connect dengan Allah. Waktu semayang kita hanya peruntuk 5 minit je dalam semayang kita. 5 minit je semayang kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu pun tak boleh nak siap letak phone lagi dekat depan tu. Waktu kita semayang tu, siap letak phone kat depan tu, takut orang call. Padahal bukan boleh jawab call pun. Tak boleh nak putus hubungan kita dengan Allah SWT. Ada orang yang melantunkan zikirnya dengan lantang sebab itu je cara untuk masuk dalam hati dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, namun begitu ada ulama sebut sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu sahabat Nabi SAW. Dia sifat dia macam tu. Tapi yang diajarkan kepada kita oleh ulama, apabila kita melafazkan zikir, lafazlah dengan lembut dan perlahan. Sebab lembut dan perlahan ini dia lebih mudah untuk menyentuh perasaan tak dibandingkan dengan zikir yang kuat. Tapi ada orang dia kena kuat. Tapi walaupun dengan kuat, jangan sampai lafaz-lafaz zikir kita itu mengganggu jiran sebelah, mengganggu orang di sekeliling kita sebagainya. Itu soalan yang pertama. Dia sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin soalan yang kedua sekejap lagi. Kita nak sambung selepas ini. Baiklah Ustaz, terima kasih di atas perkongsian untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kita akan jawab selepas berehat nanti. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah, biarlah tanyalah ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
قدير. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Surah Al-Ra'd ayat 28. Hanya dengan ingat Allah, hati akan menjadi tenang. Sebab itu perlunya hati kita menjadi tenang. Sebab bab kata orang tua, padi segenggam dengan senang hati lebih baik daripada padi selumbung dengan bersusah hati. Jadi jom sama-sama kita berzikir supaya hati kita menjadi tenang. Baiklah ustaz dan sidang penonton, sebelum kita berhenti berehat tadi ada soalan yang kedua yang belum dijawab tentang cara nak dapatkan zikir yang betul-betul kita hayati ustaz. Dia punya feel dia tu. Ya betul. Terima kasih. Soalan masih menjawab soalan Kak Siti Nurbayah. Salli ala Sayyidina, macam mana nak dapat feel dia tu? Yang pertama dia ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengok suasana. Waktu yang paling sesuai, waktu yang sesuai untuk kita berzikir. Sebab tu Nabi SAW melarang kita untuk kita solat ataupun kita buat satu perkara di tempat-tempat yang menghilangkan kekhusyukan. Ada orang dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pi sembahyang dekat dalam sungai. Dia ambil gambar dekat dalam sembahyang dekat dalam sungai, sujud dekat dalam sungai tu, kemudian dia buat caption tidak ada alasan untuk tak solat dalam sungai pun solat. Siapa suruh pergi solat dalam sungai tu? Pergilah solat tepi sungai tu. Kan kita tak akan dapat khusyuk bila kita melakukan perkara-perkara yang macam tu. Kan Nabi SAW melarang untuk kita pergi solat di tempat orang lalu lalang. Tempat yang busuk, tempat sampah sebagainya. Sebab dia akan menghilangkan kekhusyukan. Maka cari waktu-waktu dan tempat-tempat yang sesuai untuk kita berzikir sebagai contoh. Mengambil sepertiga akhir malam. Waktu yang Allah turun, yanzilu rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunia. Turun Allah SWT ke langit dunia. Bukan maksud Allah turun, dengan maksud Allah hampir kepada hamba di waktu tu. Man yad'uni astajib lahu, siapa yang berdoa padaku, aku nak mustajabkan doa dia. Wa may sa'alu fa'utiyahu, siapa yang nak minta apa-apa aku nak tunaikan. Wa yastaghfiruni faghfirlahu, siapa yang minta ampun aku nak ampunkan dosa dia. Dan waktu tu waktu yang tenang, hening. Mudah untuk kita feel. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama cari momen. Yang kedua ialah lafaz dengan lafaz-lafaz yang mampu untuk menyentuh hati kita sendiri. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Sebut tadi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sentuh hati. Kan macam tu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah, tiada di hatiku selain Allah. Dia menggunakan alunan-alunan yang lembut yang mampu untuk sentuh hati dia. Dan yang ketiga, macam mana cara dia? Ialah kita memahami apa yang kita sebut. Kan kita sebut tu. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji diselawatkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dia faham, sentuh hati dia. Jadi ambil momen, cari momen yang sesuai, cari waktu sesuai, lantunkan dengan lafaz-lafaz yang lembut, yang mampu untuk menyentuh perasaan dan faham apa yang dia lafazkan. Ini di antara cara-cara untuk kita mendapat, kita mampu untuk feel, kita mampu untuk merasakan zikir tersebut.
Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada Puan Siti Nurbaya, bagaimana untuk kita mendapatkan zikir yang menyentuh hati ialah yang pertama, carilah waktu yang terbaik. Antaranya sepertiga malam. Yang kedua ialah cari lafaz yang dapat menyentuh hati. Dan yang ketiga, fahamlah apa yang kita sebut. InsyaAllah bila ada 3 perkara ini, zikir yang kita lantunkan akan dapat menyentuh hati kita. Baiklah Ustaz dan sidang penonton. Saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan di WhatsApp. Ditanyakan oleh sahabat kita Jamilah dari Johor. Assalamualaikum Ustaz dan da'i waalaikumsalam. Seperti yang Ustaz perkatakan tadi, ada kelebihan-kelebihan yang kita perolehi apabila berzikir. Soalan saya, apakah pula kelebihan atau rahsia di sebalik banyaknya jumlah kita berzikir? Contoh 40 kali, 100 kali dan 1000 kali. Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Puan Jamilah yang sudi bertanya. Ada ke fadilat Ustaz? Orang yang zikir dengan 100, dengan 40 dan selainnya. Silakan. Apa yang Allah sebut dalam Quran, apa ni Kak Fazilah tadi kan? Terima kasih Kak Fazilah. Jamilah. Jamilah. Oh, Kak Jamilah, masya-Allah. Nama macam kakak saya, Jamilah kan. Subhanallah, saya semat Kak Jamilah dan semua yang menonton Tanya Ustaz. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Allah perintahkan kepada kita untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zikran katsira. Zikir dengan sebanyak-banyaknya. Lagi banyak kita zikir, lagi banyak fadilat dan kelebihan. Lagi banyak kita peruntukkan masa kita untuk berzikir, lagi banyak Allah akan mengurniakan segala kelebihan-kelebihan kepada kita. Nabi sebut man lazima al-istighfar, siapa yang melazimi istighfar. Nabi tak sebut berapa jumlah dia dalam hadis tu. Siapa yang melazimi istighfar, banyak istighfar dia, maka ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Pada setiap kesempitan itu Allah akan bagi jalan keluar. Setiap kekusutan itu Allah akan bagi ketenangan. Wa yarzuqu as-sulata, Allah akan berikan kepada rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat bernama Ka'ab tanya, Rasulullah, saya ini nak selawat, sudah banyak doa Rasulullah. Lah ni saya nak selawat pada kamu pula Rasulullah. Banyak mana saya nak selawat satu hari? Nabi SAW kata apa? Banyak selawat. Berapa banyak? Sepertiga. Rasulullah, sepertiga daripada hari saya nak selawat pada kamu Rasulullah. Sepertiga. Sepertiga tu banyak. Salih alaihi wasallam. Sepertiga, 24 jam bagi 3 kan. 8 jam nak selawat. Nabi kata, bagus, lagi banyak lagi bagus. Oh, ni cabaran ni. Kalau untuk Rasulullah, separuh daripada hari itu aku nak selawat pada kamu, seluruh 12 jam. Rasulullah kata, bagus, lagi banyak lagi bagus. Oh Rasulullah, kalau macam tu, seluruh daripada hari aku nak selawat pada kamu Rasulullah. Lalu Nabi SAW menceritakan kelebihan-kelebihan orang banyak berselawat kepada Nabi SAW. Jadi subhanallah, macam mana cara untuk kita, apa yang Allah perintah? Perbanyakkan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sana ada pula hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang jumlah-jumlah yang tertentu. Kan Nabi sebut tentang 33, alhamdulillah, 33 subhanallah, 33 Allahu Akbar. Buatlah 33 sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sayyidina Aisyah radhiyallahu, Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha duk mengadu, wahai suamiku Sayyidina Ali, tolonglah pergi jumpa ayah. Saat bagi tahu kat ayah, saya ni tak laratlah, letih lah, tiap-tiap hari nak kena masak, tiap hari nak penat buat urusan banyaklah rumah tangga ni. Pergilah jumpa ayah, saat jumpa Rasulullah. Minta dapat seorang pembantu ke, hamba ke, boleh tolong saya dekat ni urusan rumah ni. Sayyidina Ali pun pilih jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu nak jumpa mertua, nak minta. Keluar masuk. Nabi SAW nampak. Nak apa ni? Oh ni apa ni, Fatimah ni dia mengadu sekian-sekian. Mau tak aku ajarkan kepada kamu amalan yang amalan ni lebih hebat daripada kamu punya pembantu dekat rumah. Allah. Subhanallah. Buat apa? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Bila waktu kamu nak tidur, maka itu lebih lagi daripada kamu punya pembantu di rumah. Itu Nabi SAW sebut spesifik lah. Nabi SAW juga sebut man qara qul wallahu ahad hatta yahtami 10 marrat manallahu lahu bait qasran fil jannah. Siapa yang membaca qul wallahu ahad 10 kali sampai habis, maka Allah akan mengurniakan kepadanya satu istana dalam syurga. Jadi ada zikir-zikir tertentu yang Nabi SAW sebut dengan jumlah-jumlah yang tertentu. Maka kalau ada macam tu, ikutlah daripada jumlah-jumlah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kenapa? Wallahu a'lam. Mungkin ada kelebihan-kelebihan dia atau fadilat-fadilat tertentu. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Jadi kalau ada jumlah,
ikut jumlah Nabi SAW sebut. Kalau tak ada jumlah, perbanyakkan zikrullah. Perbanyakkan zikrullah. Itulah yang paling utama untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Setiap bilangan zikir itu ada fadilatnya. Dan sudah pastilah lagi banyak kita berzikir, lagi terbaik. Baiklah Ustaz dan sedang penonton, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit doa ringkas Ustaz sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi tuan-tuan, sebagai sedikit kesimpulannya, subhanallah Ustaz, tuan-tuan, kenapa kita perlu beradab ketika berzikir? Yang pertamanya supaya kita tidak mengganggu ketenteraman orang lain, untuk sampai kepada kesempurnaan dalam ibadat kita, untuk selari kita dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan supaya zikir kita diterima oleh Allah SWT, dan adab ketika berzikir juga akan membawa kita supaya kita berdisiplin dalam kita melakukan ibadat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dia jadi manfaat yang sebaiknya kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik. Amin. Wa qalban maf'uman bi syukrik. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Amin. Wa nas'aluka qalban khashi'a. Amin. Wa nas'aluka ilman nafi'a. Amin. Wa nas'aluka yaqinan sadiqa. Amin. Wa nas'aluka dinan qayyima. Amin. Wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah. Wa nas'aluka tamama ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa narjuka wa la na'budu syai'an siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz pada esok hari dengan topik Titian Sirat bersama dengan Da'i Hilman dan Prof Madya Dr. Suki Osman. Akhir kata, fikiran melayang jangan bermenung, syaitan perosak menguji iman. Banyak meracau tidaklah tenang, zikir di hati jadikan amalan. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.